Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Sila tekan butang subscribe, like dan Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Najib Razak kalah di mahkamah dan bakal bankrupt bersama dengan anak dia. Kesian Najib. Sudah jatuh di timpa tangga. Sudah jatuh di timpa tangga. Apa boleh buat, inilah kehidupan dia. Jadi mahkamah mengumumkan keputusan menolak permohonan Najib Razak dan anak untuk menangguhkan prosiding bankrupt. Kalau Najib bankrupt, anak dia bankrupt, dua-dua bankrupt, memang sudah punah segala harapan. Tidak ada lagi harapan. Jadi sebenarnya walaupun Najib Razak terlepas daripada mana-mana hukuman penjara kerana kes jenayah, pecah amanah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram, tapi kalau dia kalah juga dalam kes kebankrupan ini, dia tetap tak ada apa-apa, tidak boleh bertanding, tidak boleh memegang jawatan, tidak boleh dan tidak boleh. Jadi sama juga kan. Mahkamah tolak permohonan Najib dan anak tangguh prosiding bankrupt. Sah, kalah lah ni. Sudah kalah di mahkamah. Mahkamah Tinggi pada hari ini telah menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak dia, iaitu Datuk Muhammad Nazifuddin, untuk menangguhkan prosiding kebankrupan terhadap mereka kerana dikatakan telah gagal untuk melunaskan tunggakan cukai masing-masing, iaitu 1.69 bilion ringgit Malaysia dan 37.6 juta. Bayangkan Najib mau bayar 1.69 bilion, mana dia mau cari itu? Mana dia mau cari? Perkara itu disahkan sendiri oleh peguam mereka, Muhammad Farhan Muhammad Syafi, ketika beliau ditemui oleh pemberita selepas prosiding yang berlangsung di dalam kamar. Permohonan hari ini adalah untuk menangguhkan prosiding kebankrupan bagi membolehkan pendengaran di Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan berjalan dulu. Bagaimanapun, timbalan pendaftar iaitu Kamarul Aris Kamaluddin tidak membenarkan permohonan kami. Saya setuju, benda ni sudah cukup lama. Takkan ditunda lagi. Sampai bila mau selesai? Kalau rakyat Malaysia, rakyat biasa, adakah tunda begini? Kami akan mengemukakan rayuan, dia kata. Karena kata beliau sambil menambah bahawa setakat ini tiada pengisytiharan bankrupt dan hanya notis kebankrupan dikeluarkan kepada anak guamnya. Mau bankrupt lah itu. Kalau sudah ada notis, tidak lama sudahlah itu. Memang tidak lama sudahlah. Tapi harap-harap janganlah mufliskan. Kesian juga pada Najib kalau sudahlah dia masuk penjara, kena muflis lagi. Apalagi dia ada lepas tu, kesian. Memang sudah tiada. Okey. 16 Oktober 2023 yang lalu, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa kedua-dua anak beranak itu perlu melunaskan cukai tertunggak selepas menolak rayuan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi terhadap mereka. Najib dan anak lelakinya merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan permohonan daripada LSDN untuk memasukkan penghakiman terus. Maksudnya tidak ada terus, ada keputusan penghakiman terus dalam kes tunggakan cukai terhadap mereka. Penghakiman terus ini ialah apabila mahkamah memutuskan kes tertentu melalui hujahan tanpa mendengar keterangan daripada saksi dalam perbicaraan. Dua mahkamah tinggi telah membenarkan permohonan LSDN untuk memasukkan penghakiman terus bagi mendapatkan semula tunggakan cukai daripada Najib dan anak lelakinya bagi tempoh 2011 sampai 2017, maksudnya selama 6 tahun. Najib dan Muhammad Nazifuddin telah gagal dalam rayuan mereka di Mahkamah Rayuan pada September 2021 bagi mengenepikan penghakiman terus tersebut. Pada 10 Mei 2022, Mahkamah Persekutuan memberi kebenaran kepada mereka untuk meneruskan rayuan. Sekarang sudah kalah lagi, dah lama lagi bankrupt, habislah.
Bayangkan 1,69 bilion. Benda tuh kalau boleh dapat semula oleh LSDN, bayangkan boleh berapa banyak dia boleh buat untuk kemajuan negara. Dan dari Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Najib Razak kalah di mahkamah dan bakal bankrupt bersama dengan anak dia. Kesian Najib. Sudah jatuh di timpa tangga. Sudah jatuh di timpa tangga. Apa boleh buat? Inilah kehidupan dia. Jadi mahkamah mengumumkan keputusan menolak permohonan Najib Razak dan anak untuk menangguhkan prosiding bankrupt. Kalau Najib bankrupt, anak dia bankrupt, dua-dua bankrupt, memang sudah punah segala harapan. Tidak ada lagi harapan. Jadi sebenarnya walaupun Najib Razak terlepas daripada mana-mana hukuman penjara kerana kes jenayah, pecah amanah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram, tapi kalau dia kalah juga dalam kes kebankrapan ini, dia tetap tak ada apa-apa, tidak boleh bertanding, tidak boleh memegang jawatan, tidak boleh dan tidak boleh. Jadi sama juga kan. Mahkamah tolak permohonan Najib dan anak tangguh prosiding bankrupt. Sah, kalah lah ni. Sudah kalah di mahkamah. Mahkamah Tinggi pada hari ini telah menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak dia, yaitu Datuk Muhammad Nazifuddin, untuk menangguhkan prosiding kebankrapan terhadap mereka kerana dikatakan telah gagal untuk melunaskan tunggakan cukai masing-masing, iaitu 1.69 bilion ringgit Malaysia dan 37.6 juta. Bayangkan Najib mau bayar 1.69 bilion, mana dia mau cari itu? Mana dia mau cari? Perkara itu disahkan sendiri oleh peguam mereka, Muhammad Farhan Muhammad Syafi, ketika beliau ditemui oleh pemberita selepas prosiding yang berlangsung di dalam kamar. Permohonan hari ini adalah untuk menangguhkan prosiding kebankrapan bagi membolehkan pendengaran di Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan berjalan dulu. Bagaimanapun, timbalan pendaftar yaitu Kamarul Aris Kamaluddin tidak membenarkan permohonan kami. Saya setuju, benda ni sudah cukup lama. Takkan ditunda lagi. Sampai bila mau selesai? Kalau rakyat Malaysia, rakyat biasa, adakah tunda begini? Kami akan mengemukakan rayuan, dia kata. Karena kata beliau sambil menambah bahawa setakat ini tiada pengisytiharan bankrupt dan hanya notis kebankrapan dikeluarkan kepada anak guamnya. Mau ada bankrupt lah itu. Kalau sudah ada notis, tidak lama sudahlah itu. Memang tidak lama sudahlah. Tapi harap-harap janganlah muflis, kan kesian juga. Kesian juga pada Najib kalau sudahlah dia masuk penjara, kena muflis lagi. Apalagi dia ada, lepas tu kesian. Memang sudah tiada. Okey. 16 Oktober 2023 yang lalu, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa kedua-dua anak beranak itu perlu melunaskan cukai tertunggak selepas menolak rayuan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi terhadap mereka. Najib dan anak lelakinya merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan permohonan daripada LSDN untuk memasukkan penghakiman terus. Maksudnya tidak ada keputusan penghakiman terus dalam kes tunggakan cukai terhadap mereka. Penghakiman terus ini ialah apabila mahkamah memutuskan kes tertentu melalui hujahan tanpa mendengar keterangan daripada saksi dalam perbicaraan. Dua mahkamah tinggi telah membenarkan permohonan LSDN untuk memasukkan penghakiman terus bagi mendapatkan semula tunggakan cukai daripada Najib dan anak lelakinya bagi tempoh 2011 sampai 2017, maksudnya selama 6 tahun. Najib dan Muhammad Nazifuddin telah gagal dalam rayuan mereka di Mahkamah Rayuan pada September 2021 bagi mengenepikan penghakiman terus tersebut. Pada 10 Mei 2022, Mahkamah Persekutuan memberi kebenaran kepada mereka untuk meneruskan rayuan. Sekarang sudah kalah lagi, dah lama lagi bankrupt, habislah. Bayangkan 1.69 bilion. Benda tu
Kalau boleh dapat semula LSDN, bayangkan boleh berapa banyak dia boleh buat untuk kemajuan negara. Dengan dari Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ini Muhyiddin dan Hadi Awang perlu jawab. Sanusi pun perlu jawab. Semua orang di dalam Perikatan Nasional, pembangkang perlu jawab. Kalau memang betul, soalan dia begini. Kalau memang betul Perikatan Nasional mau memberhentikan amalan ada dana derma daripada syarikat arak, syarikat judi kepada sekolah vernikular, kenapa tidak buat masa PAS bersatu Perikatan Nasional berkuasa di Putrajaya dulu? Kenapa waktu jadi kerajaan tidak pula mau berusaha untuk hentikan ini? Kenapa sekarang sudah jadi pembangkang tiba-tiba mau jadi hero? Kenapa sekarang tiba-tiba saja macam seolah-olah semua yang orang buat salah, yang kamu buat itu saja yang betul, seolah-olah kamulah perfect? Tapi soalan dia, kenapa dulu Hadi Awang ada dalam kerajaan? Lepas tu siapa lagi? Ramailah orang-orang PAS dalam kerajaan. Taqiyuddin Hasan ada dalam kerajaan. Muhyiddin Perdana Menteri. Kenapa tidak hentikan waktu itu? Apa? Derma ni baru bermula pada Perikatan Nasional saja kah? Jangan buat cerita, jangan buat fitnah, jangan buat benda bohong. Benda ni sudah pun berlaku sejak lama dulu. Sudah ada sejak lama dulu. Waktu Barisan Nasional ada, waktu Perikatan Nasional ada tak ada? Ada juga. Habis kenapa Perikatan Nasional tidak berusaha kalau betul-betul? Ini menyebabkan kelihatan seperti Perikatan Nasional ini betul-betul parti yang menunggang saja, yang menjadikan isu-isu yang taklah isu sangat, bukan isu sekarang dijadikan isu sekarang. Isu dari dulu tiba-tiba seolah-olah muncul hanya pada sekarang. Begitu. Jadi lebih baik berhentilah buat ini, sebab ini hanya menampakkan kamu seolah-olah memang betul penunggang kepada isu ini saja. Lebih baiklah cari isu yang betul-betul ngam, isu yang dapat membangun negara, bukan isu yang tidak perlu pun dipolitikkan, dijadikan hal politik. Akhirnya perpecahan nanti bakal berlaku. Ini saya pikir ramai orang yang menghantar anak-anak ke sekolah Cina akan terguris hati, kerana hanya mereka yang faham apa situasi anak mereka di sana, apa situasi sekolah-sekolah vernikular ini. Jadi Anda tinggalkan komen apa pendapat Anda. Kenapa mereka tidak mahu untuk berusaha menghentikan pada waktu mereka berkuasa, jadi Perdana Menteri, jadi menteri-menteri, jadi macam-macam jadilah. Kenapa baru sekarang baru mau jadi hero? Tinggalkan komen. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, isu sekarang yang paling panas di Malaysia adalah isu tentang dana syarikat arak kepada sekolah vernikular. Bisinglah seluruh dunia, bisinglah walaun tit, bisinglah semua. Tapi tahukah Anda, dana syarikat arak kepada sekolah vernikular ini sebenarnya diamalkan
oleh kerajaan yang terdulu-dulu lagi pun, bukan daripada Pakatan Harapan. Jangan salah. Ini bukan berlaku pada Pakatan Harapan baru. Bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim DAP jadi kerajaan baru semua perkara ni ada, tak ada. Benda ni sudah ada sejak dari dulu lagi. Zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri ada. Zaman Hadi Awang di kerajaan ada. Zaman PAS dalam kerajaan ada. Jadi entah kenapa sekarang seolah-olah benda ni adalah benda yang dibawa, dicipta oleh kerajaan Madani ini. Jangan, tak ada. Jangan pandai-pandai cipta fitnah. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalil Nordin menegaskan bahawa tiada yang tidak kena dengan tindakan sekolah vernakular menerima dana sumbangan syarikat minuman keras dan judi. Ini kerana katanya amalan itu sebenarnya sudah pun dilaksanakan sejak kerajaan terdahulu lagi, termasuk kerajaan yang diterajui oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Inilah yang saya pelik nih. Bila waktu Perikatan Nasional semuanya tak ada dosa tau. Memang hebat betul. Seolah-olah memang perfect. Tapi waktu orang keluarlah ini haram lah apalah, semua benda keluar. Tapi zaman dia tak ada yang haram. Tegasnya, wang kerajaan yang diperolehi daripada hasil aktiviti perjudian dan arak tidak disumbangkan kepada masjid. Sebaliknya, ia akan disumbangkan kepada tokong dan sekolah vernakular. Jadi beliau berkata, soal syarikat arak kah, syarikat judi kah, menyumbang kepada sekolah vernakular ini sebenarnya itu sudah diamalkan daripada dulu lagi. Sebab kita berpendapat duit kerajaan hasil judi dan arak jangan kita guna untuk sumbang ke masjid. Jadi kita beri kepada ya tokong, kita beri kepada sekolah vernakular, dan itulah amalan yang diteruskan oleh kerajaan sekarang. Entah zaman Muhyiddin mungkin dia tidak buat kot. Cobalah tanya Muhyiddin, zaman dia ada buatkah benda tu? Beliau yang juga Menteri Pertahanan berkata demikian kepada media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Gombak di Kompleks Lincah Mahaguru Omardin KLMO di sini hari ini. Muhammad Khalil Nordin turut mempersoalkan tindakan pemimpin Perikatan Nasional yang mengkritik sumbangan dana syarikat minuman keras dan judi kepada sekolah vernakular, sedangkan ketika mereka berkuasa dahulu pun gabungan itu tidak berusaha pun untuk menghentikan amalan berkenaan. Waktu dalam kerajaan tiada pun usaha, sudah jadi pembangkang nak jadi hero. Memang agak pening kepala, masuk air otak mungkin. Beliau berkata sumbangan wang syarikat minuman keras dan judi kepada sekolah vernakular itu sudah diamalkan kerajaan dahulu. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Terakhir penutup dia, jika ia tidak betul, kenapa tidak menghentikan amalan itu ketika mereka berkuasa jadi kerajaan dulu? Kenapa? Sila jawab. Muhyiddin, Hadi Awang, sila jawab. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jangan main-main dengan api. Nanti terbakar diri. Jangan cuba-cuba nak jadi hero, nanti sendiri termakan dengan hero. Ramai orang mau jadi hero, cuba dedah ini, dedah itu, dedah dokumen. Tapi hati-hati bila mau dedahkan dokumen yang sulit. Hati-hati, nanti sendiri termakan diri. Nanti sendiri termakan dengan keinginan untuk mau jadi hero tapi salah, melawan undang-undang. Ini tidak boleh dibiarkan. Jadi akhirnya Ketua Polis Kuala Lumpur memberikan penjelasan, peringatan. Dedah dokumen sulit kerajaan adalah kesalahan serius. Itu kata polis. Penahanan reman ahli jawatan kuasa penerangan bersatu, iaitu Badrul Hisham Syaharin, adalah proses biasa yang dilakukan berdasarkan keperluan siasatan.
Jangan pula lepas ini kata kena tunggang lah, polis kena tunggang lah. Tidak, memang ini semua begini. Dulu pun salah seorang pemimpin Pakatan Harapan kena dalam kes ini. Siapa dia? Rafizi. Jadi kalau sekarang Cikgu Bat kena, sebab itu biasa terjadi. Jangan pula Muhyiddin tiba-tiba merayan kata itu ini. Muhyiddin tahu sangat, dia tahu betul dengan undang-undang ni. Dan saya terasa Cikgu Bat pun tahu dengan undang-undang ni. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, kesalahan disyaki dilakukan oleh Badrul Hisham atau dikenali sebagai Cikgu Bat itu adalah satu perkara yang sangat serius di dalam mana? Di bawah Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi tahun 1972. Jadi dia kata ini proses biasa untuk menahan reman. Ada laporan, jadi kesalahan itu kita akan siasat, dia kata. Jadi kesalahan itu benarkan kita buat tangkapan dan ada keperluan kita akan tangkap bergantung kepada siasatan, katanya. Jadi janganlah risau kalau tidak ada apa-apa salah, nak takut apa. Kalau memang buat salah, terimalah. Saya pikir Cikgu Bat yang dipilih menjadi orang-orang besar di dalam bersatu, dia bukannya bodoh kah, babal kah, tak palui kah, tidak. Dia bukan palui. Dia tahu konsekuensi bila dia keluarkan benda tu, bila dia kongsikan maklumat tu. Dia tahu kalau itu rahsia kerajaan kah, bukan rahsia kerajaan kah. Jadi sekarang kalau mau jadi hero, teruskanlah jadi hero, tapi jadilah hero yang bijak. Jangan jadi hero yang bodoh pula. Berdasarkan Seksyen 8 Akta Rahsia Kerajaan, kesalahan itu sangat berat. Membabitkan dokumen kerajaan, walaupun cuma salinan, kita nak tengok siapa yang ada dokumen hak milik kerajaan itu. Sebab dia, Cikgu Bat, tidak bekerja di situ. Ini yang bikin pening nih. Cikgu Bat tidak kerja di situ, tapi dia ada itu dokumen. Jadi dari mana dia dapat, macam mana dia boleh dapat? Ini memang mengejutkan. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Dang Wangi di Ibu Pejabat Polis IPD Dang Wangi. Okey, jadi anda boleh layari seterusnya di dalam Harian Metro, hmetro.com.my untuk berita ini. Deda dokumen sulit kerajaan adalah kesalahan serius, kata polis. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini terbaru, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertahan menjadi Perdana Menteri paling lama atau tidak? Mungkin tidak kesampaian. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya fikir dia bukan gila untuk nak jadi Perdana Menteri lah. Tidak. Yang penting memang dia mau selamatkan negara Malaysia. Okey. Hadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri tidak lebih daripada 10 tahun. Itu perlu dibahaskan di Parlimen. Itu daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Informasi. Satu sidang khas Parlimen perlu diadakan di bawah Peraturan 11/3 Peraturan Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk membahaskan pengehadan tempoh perkhidmatan untuk Perdana Menteri yang tidak melebihi daripada 10 tahun sekiranya cadangan itu mau dilaksanakan. Menteri Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, peruntukan undang-undang berkenaan perlu untuk dibahaskan sekiranya cadangan itu mau dilaksanakan. Okey. Menteri Jabatan Perdana Menteri itu iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said berkata peruntukan berkenaan perlu dibahaskan untuk memandangkan pindaan itu merupakan perkara yang memerlukan perbahasan mendalam dan keputusan daripada Jemaah Menteri. Okey. Jadi pada pendapat anda, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian,
Perlukah seorang Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim kah selepas ini dan seterusnya untuk dihadkan kepada tidak melebihi 10 tahun sahaja? Pada pendapat saya, ada kebaikan dan ada keburukannya. Kebaikannya ialah dapat lama dia untuk merancang strategi membangun negara. Tapi keburukannya ialah dia boleh jadi pula kuku besi. Dia boleh jadi pula terlampau banyak betul dia buat sampai orang lain tidak boleh buat apa-apa. Jadi kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak apa yang terjadi kepada Datuk Tun Mahathir. Dia jadi Perdana Menteri paling lama tau, paling lama. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim ganti, setelah sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim patut ganti dia, tapi pun tidak ganti-ganti. Jadi perlukah? Kalau perlu untuk hadkan 10 tahun, maksudnya tidak ada pilihan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu pada panggal kedua dia menjadi Perdana Menteri dan masuk panggal ketiga. Pada panggal ketiga dia wajib untuk diberhentikan ataupun berhenti daripada jadi Perdana Menteri. Tidak ada pilihan. Okey, jadi semua orang ada pendapat masing-masing, tapi pada pendapat saya neutral. Jadi pun okey, tak jadi pun okey, tiada masalah. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan pakcik saya. bukan pakcik saya, bukan makcik saya, bukan datuk saya, bukan. Jadi sama ada dia jadi Perdana Menteri atau tidak jadi Perdana Menteri, tidak ada apa-apa kelebihan kekurangan kepada saya. Yang penting, yang pasti, tugasnya untuk membangun negara, untuk menyelamatkan negara, untuk berusaha menjadikan negara ini lebih makmur, lebih selamat, lebih bahagia, lebih semua lebih yang terbaik lah dapat dilaksanakan. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda. Bye bye.